Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Yang pada petang ni kita sambung baca daripada kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Pada jilid yang kedua, muka surat 152, sorry. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ni diberkati oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita baca berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang larangan daripada kita bermewah-mewah dengan masjid. Kita buat masjid tu lambang kemewahan. Benda tu tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhias. Hias di sini bukan maksud nak bagi cantik. Hias di sini ni lambang kemewahan. Contoh kita letak ukiran-ukiran yang memerlukan kepada wang yang banyak. Tapi kalau sekadar untuk membersihkan, itu bukan maksud yang kita bincang. Itu okey. Macam kita bersihkan surau, bersihkan masjid, kita jadikan tandas itu bersih. Yang tu tak apa, itu tak ada apa pun. Yang kita sebut ni adalah ukiran-ukiran. Lepas tu dia punya dinding-dinding dia tu pula ada tulisan-tulisan yang cantik-cantik. Yang tu yang kita bincang dalam perbincangan kita yang semalam. Okey, tu semalam lah. Kita dah sebut pandangan ulama'. Jadi boleh dikatakan semua ulama' ni mengatakan haram lah. Cuma yang ada pada zaman dahulu adalah melibatkan kepada pemerintah-pemerintah. Yang pada ketika itu mereka yang memulakan amalan untuk mengukir-ukir, buat estetika yang memerlukan pada wang yang banyak. Mereka menggunakan harta-harta rakyat secara zalim pada ketika itu, dan ini tersebar dekat Kahirah, kata dia, Asyam, Syria, dan juga Baitul Maqdis. Dan ketika itu ada ulama' yang nak bantah, tetapi ulama' tak berani nak bantah sebab akan memberi implikasi bahaya pada ulama' tersebut, maka mereka mendiamkan diri. Tapi walau bagaimanapun, Imam Asy-Syaukani mengatakan sebenarnya amalan itu adalah satu benda yang dikatakan sebagai bid'ah. Bid'ah yang batil lah. Tu kita dah kupas dari tu. Dan apatah lagi Imam Syaukani dia ada buat komentar. Dia kata apabila kita cantikkan bangunan masjid, dia punya ukiran-ukiran, itu sebenarnya boleh mengganggu khusyuk semasa kita menaikkan solat. Itulah ada komentar yang kita dah bincang banyak lebar semalam. Hari ni kita masuk babu kansil masajid wa tatyibiha wa siyanatiha min ar-rawaih al-karihah. Hari ni kita nak bincang bab pada menjelaskan berkenaan dengan membersihkan masjid, mewangikan masjid dan menjaga masjid, menghindari masjid daripada bau-bau yang busuk. Jadi masjid ni kita kena jaga dari sudut kebersihan dia. Kita kena jadikan suasana masjid tu wangi. Lepas tu kalau ada sebarang perkara yang boleh menyebabkan bau busuk kepada masjid, maka kita perlu hindari. Begitu. Tu tajuk kita nak bincang. Hadis ni an Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Wa uridat ala zunubu ummati falam ara zamban a'zama min suratin minal qur'ani aw ayatin utiha rajulun summa nasiyaha, rawahu Abu Daud. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, dibentangkan atas aku pahala-pahala umat aku hingga yang melibatkan kepada kotoran yang mengeluarkan oleh seseorang lelaki daripada masjid.
dan dibentangkan kepada aku dosa umat aku, yang mana aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada sesuatu surah daripada Al-Quran ataupun sesuatu ayat di dalam Al-Quran yang telah diberikan kepada seseorang lelaki yang dihafal lalu dia telah lupakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, yang pertama Nabi kata, mana-mana seseorang lelaki di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau dia buang sebarang kotoran dari dalam masjid, pasir ke, tanah ke, apa pun yang kotor kat masjid. Kotor di sini bukan mesti najis. Kita kena ingat, kotor ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, kotor yang bernajis. Satu lagi, kotor yang tidak bernajis. Kotor yang bernajis ni, tahi, air kencing. Itu najis. Definisi najis adalah sesuatu yang kotor yang menghalang daripada sah sembahyang. Itu yang katakan sebagai najis. Ada satu lagi kotor, tetapi dia tidak najis. Bermaksud sesuatu kotoran yang tidak menghalang kita daripada sah sembahyang. Contohnya macam hingus. Hingus ni kalau dia kena pada baju, sembahyang kita sah. Tapi hingus tu sendiri adalah kotor. Sebab tu kalau kita tengok orang memasak, nampak hingus dia keluar, kita pun rasa geli kan. Geli memang geli. Tapi apakah dia najis? Tak, dia bukan najis. Ada perkara itu ulama' sepakat ia sebagai najis. Ada ulama' kata, sebilangan ulama' kata najis, sebilangan ulama' kata dia tidak najis walaupun kotor. Antaranya adalah air mani. Air mani ni ulama' khilaf. Apakah ia dikira sebagai najis ataupun bukan najis? Al-Imam Abu Hanifah Hanafi, dia mengatakan bahawasanya air mani itu adalah kotor yang bernajis. Bermaksud dalam pandangan mazhab Hanafi, kalau sekiranya air mani itu kena pada pakaian dan orang tu pergi semayang, semayang dia tak sah. Sebab pada mazhab Hanafi, air mani itu dikira sebagai najis. Berbeza dengan pandangan mazhab Syafi'i, yang mengatakan air mani itu kotor tapi dia bukan najis. Bermaksud kalau kita semayang, baju kita ada air mani, kita semayang, semayang kita dikira sebagai sah. Betul, air mani itu kotor tapi tidak dikira sebagai najis. Dalil mereka adalah satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bercerita berkenaan dengan air mani Nabi SAW kena pada jubah Nabi SAW. Yang mana Aisyah kata dia kikis dengan kuku dia tu, dekat kain yang kena air mani, kikis. Lepas tu baju tu dipakai oleh Nabi SAW. Nabi semayang. Jadi kata, bila cerita Aisyah begitu, makanya Imam Syafi'i mengistimbatkan itu menjadi dalil bahawasanya air mani bukan najis. Sebab kalau sekiranya najis, sudah pasti dibasuh. Sudah pasti dibasuh baju itu. Tapi Aisyah tak basuh. Dia hanya kikis dengan tangan dia. Lepas tu Nabi Muhammad bawa pakaian tadi, jubah tadi itu untuk menunaikan solat. Tapi Hanafi kata tak dikira sebagai najis. Lepas tu macam mana kes Aisyah kikis? Kata Hanafi, kikis itu pun salah satu proses untuk menghilangkan najis. Maka itu sudah memadai. Itu komentar daripada mazhab Hanafi. Sebab kalau sekiranya ia bukan najis, tak payahlah kikis, pakailah dengan begitu-begitu je. Ini tak, Aisyah kikis dulu buang. Jadi di situlah hujah Syafi'i dan Hanafi berbeza dalam isu air mani, apakah ia dikira sebagai najis ataupun tidak. Jadi kita cerita ni, kotor ni jadi dua. Satu kotor yang bernajis, satu lagi kotor yang tak ada najis. Jadi Nabi SAW ni, dia sebut dibantangkan kepada aku pahala umat aku hingga sebarang kotoran yang telah dikeluarkan oleh seseorang lelaki daripada masjid. Jadi kita duduk dalam masjid, kita tengok ada pasir. Kita pun ambil pasir, kita buang sebagai contoh. Kita datang masjid, kita nampak ada kertas-kertas kecil orang buang. Kita ambil, kita buang kat luar. Yang tu kata Nabi SAW, umat aku akan dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku tak nampak satu dosa yang besar yang mana seseorang lelaki itu dia telah menghafal satu surah ataupun satu ayat daripada Al-Quran lalu dia lupa. Nanti kita akan tengok perbincangan lah. Hari itu pun ada orang tanya dah dalam live Facebook sebelum ni kan. Okey, kita tengok perbincangan hadis ni kalau kita tengok ada berlaku sikit lah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan hadis ni telah dikeluarkan juga oleh Imam Tirmizi, tetapi hadis ni adalah gharib. La na'rifuhu illa min hadzal wajh. Dia tidak tahu kecuali wajah ini sahaja. Ini dalam riwayat Imam Tirmizi ya. Wa anqara Ali bin Madini an yakuna matlab sami'a min Anas. Cuma ada sikit debat berkenaan dengan Imam Ibn Madini mengatakan hadis ni ada seorang perawi nama Al-Matlab diambil daripada Anas. Dia kata tak, ini tak berlaku. Tak berlaku sebab dikatakan Al-Matlab itu tidak pernah berjumpa dengan Anas bin Malik. Itu kritikan sanad lah. Walau bagaimanapun Al-Imam Ibn Khuzaimah menganggap hadis ini sebagai sahih. Tak apa. Jadi qala Ibn Ruslan fi syarh sunan fi
fihi targhibun fi tanzif al-masajidi mimma yahsilu fiha min al-qamamat al-qalilah annaha tuqtabu fi ujurihim. Berkata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Syarhus Sunan, pada hadis ini adalah galakan menjelaskan berkenaan dengan membersihkan masjid walaupun sekecil-kecil perkara, dan ditulis padanya balasan pahala. Kalau kita duduk kat masjid, kita buang benda kecil, kotoran yang kecil je, pasir, kertas, tu je, itu pun mendapat satu balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qawluhu falam ara zamban a'zam. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, dia kata aku tidak melihat satu dosa yang amat besar bagi seseorang lelaki yang menghafal sesuatu surah daripada Al-Quran ataupun ayat daripada Al-Quran lalu dia lupa. Itu dosa. Jadi lupa hafalan Quran dikira sebagai dosa lah. Nampaknya macam tu kan matan hadisnya. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, qala syarihu al-masabih ay min sa'iriz dhunub as-saghair lianna nisyan al-Quran min al-hifzi laysa bizambin kabir. Dia kata yang dikatakan dosa di sini bukan dosa besar. Jadi dampaknya Nabi Muhammad kata alangkah besarnya dosa bagi seseorang hamba yang dia telah menghafal satu surah ataupun ayat Quran lalu dia lupa. Kita buat dosa besar ke? Dia kata bukan. Sebenarnya bukan merujuk kepada dosa besar, tapi merujuk kepada dosa-dosa kecil yang banyak. Tu maksud dia. Ni kata Imam Asy-Syaukani. Kerana lupa hafalan Al-Quran itu bukanlah dosa besar, kata Imam Asy-Syaukani. Wa illam yakun min istighfafihi wa qillati ta'zimihi lil Quran. Innama qala sallallahu alaihi wasallam hadza at-tashdid al-'azim tahridan minhu ala mura'ati hifzil Quran, intaha. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apabila meremeh-remehkan Quran. Jadi orang yang hafal Quran, lepas tu dia tak ingat Quran, di situ tu ada gambaran dia remeh-remehkan dalam hafalan Quran. Maka di situ dia merujuk sebagai satu pesanan yang penting supaya orang-orang yang menghafal Quran itu dia kena ada semangat untuk mengulang Al-Quran sebagai ingatan kepada orang hafal Quran supaya jangan remeh-remehkan hafalan Quran. Itu tafsiran yang pertama. Cuma kat sana ada tafsiran yang kedua. Dia kata wattaqidu bis-saghair yahtaju ila dalilin wa qila al-muradu biqawlihi nisyan tarkul amali biha wa minhu qawluhu ta'ala nasullah fanasiyahum wa huwa majazun la yusaru ilaihi illa limawjibin. Jadi ada tafsiran kedua. Dia kata tak boleh kita nak kata lupa hafalan Quran itu dosa kecil. Sebab dia kata apabila kita nak kata ia sebagai dosa, dia perlu kepada dalil. Sekarang ni ada tak satu dalil yang menyatakan orang hafal Quran dan dia lupa hafalan Quran itu dosa? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, maka dia kata maksud nasihat lupa di sini ni bukan lupa tak ingat. Bermaksud dia hafal Quran tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Dia telah melahirkan fitnah kepada Al-Quran. Dia hafal Quran tapi tindakan dia, perbuatan dia tidak menyamai Al-Quran, akhir sekali mendatangkan fitnah kepada Al-Quran. Lepas tu dia kata maksud nasihat di sini bukan tak ingat tapi dia meninggalkan hafalan Quran. Dia meninggalkan amalan Quran. Dalilnya adalah merujuk pada firman Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ada kata nasullaha fanasiyahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka lupa Allah, lalu Allah Ta'ala lupakan mereka. Takkanlah kita nak kata Allah Ta'ala ni tak ingat? Mustahil. Allah Ta'ala ni Tuhan, dia bukan dia ingat macam manusia. Jadi maksud dengan lupa di sini ni Allah Ta'ala tinggalkan mereka. Tu kalimah nasiah yang merujuk dalam ayat tersebut. Taib. Habis. Yang keduanya an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunazzafu wa tutayyabu, rawahu al-khamsah illa an-Nasa'i. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh bina masjid di ad-dur, di satu tempat, sesuatu penempatan, satu negeri, satu kawasan, dan bahawasanya membersihkan masjid dan mewangikan masjid. Dalam hadis Nabi. Hadis diriwayatkan oleh 5 ulama hadis, Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, kecuali An-Nasa'i sahaja yang tidak meriwayatkan hadis ni. Taib. Yang ketiganya an Samurah bin Jundab. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nattakhidhal masajid fi diyarina wa amarna an nunazzifaha. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu wa rawahu Abu Daud wa lafzuhu. Kana ya'muruna bil masajid an nasna'a fi diyarina wa nuslihu sun'ataha wa nutahhiraha. Taib. Daripada Samurah binti Jundub
daripada Samurah bin Jundab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyuruh kita bahawasanya kita menjadikan masjid itu di sesuatu penempatan kita dan menyuruh kita membersihkan masjid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, dan hadis ini telah disahihkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan lafaz yang berbeza sikit. Sentiasalah Rasulullah SAW menyuruh kami terhadap dengan masjid, bahawasanya kami membina masjid di satu penempatan kami, dan kita mengelokkan binaan masjid, dan kami membersihkan masjid. Itu dalam hadis yang lain gitu. Jadi dalam hadis ni kita nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, kalau kita duduk satu penempatan, kita kena buat masjid kat situ. Biar ada satu masjid di satu penempatan. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis, Ad-Dur, dalam hadis tersebut Aisyah kata Rasulullah SAW suruh kami bina masjid di Dur. Dur itu adalah satu penempatan kabilah, merujuk pada orang zaman dahulu lah. Pada zaman dahulu ni kita kena ingat, pada zaman Nabi itu satu yang duduk dalam kota Madinah. Tapi kita kena ingat di antara Mekah dengan Madinah itu, tengah-tengah tu dia ada tanah padang pasir. Di situ tu ada kabilah-kabilah Arab yang tidak terikat dengan perundangan di Madinah dan tidak terikat dengan perundangan di Mekah. Dia ada undang-undang mereka sendiri. Jadi andainya kita duduk dalam kalangan etnik Arab-Arab, kabilah-kabilah Arab itu, di situlah Nabi Muhammad, itulah dimaksudkan sebagai Ad-Dur. Yang mana andai kita duduk dalam kalangan mereka, buat satu masjid untuk menunaikan solat di kalangan masyarakat itulah. Kalau kita hari ni mungkin kita boleh kata sesuatu taman sebagai contoh, sesuatu kampung sebagai contoh. Kita dalam satu taman ataupun satu kampung, kita kena buat satu masjid untuk taman tersebut. Itu maksud hadis Nabi SAW. Yang keduanya, Nabi Muhammad suruh kita bersihkan masjid. Yang ketiganya, Nabi Muhammad SAW suruh kita wangikan masjid. Begitu. Qala ba'dul muhaddithin, berkata setengah ulama-ulama hadis, wal basatin fi ma'na ad-dur wa ala hadza fayustahabbu bina'ul masjid fi hujrin aw labanin aw madrin aw khashabin aw ghairi dhalika fi kulli mahallatin yahilluha al-muqimun biha wa kullu basatin mujtama'ah. Kata Imam Asy-Syaukani, setengah ulama hadis mereka menyatakan di sinilah menjadi galakan untuk kita membina sesuatu masjid di satu tempat yang ada penempatan untuk orang di tempat tersebut berhimpun. Kita duduk satu kampung, jadi buatlah satu masjid, senang untuk orang kampung ni nak berhimpun untuk menunaikan solat. Begitu. Qala fi syarhil mishkat, di dalam kitab Syarhul Mishkat, dia kata mahmulun ala ittikhadhi baitin lis-salati kal masjid yusalli fihi ahlul baiti. Qalahu Ibnu Abdul Malik. Jadi dia kata, ataupun ditanggungkan bahawasanya kita jadikan rumah untuk solat. Boleh juga dimaksudkan dengan masjid di sini bukan kita buat masjid yang kita pergi sembahyang jemaah tu, bukan. Cukup memadai dengan kita ambil satu rumah, lepas tu kita berhimpun ramai-ramai untuk menaikkan solat seperti mana masjid. Ada ulama kata macam tu. Dan ulama yang kata macam tu nama Ibnu Abdul Malik nama dia. Tu antara ulama yang menafsirkan hadis begitu. Qala syarihul masabih, yuhtamal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzina an yabni ar-rajul fi darihi masjidan yusalli fihi ahlu baitihi. Ada seorang ulama seorang ulama pada zaman dahulu yang dia tulis kitab nama Syarihul Masabih. Dia menyatakan ini adalah hadis yang dimaksudkan dengan hadis ini, bahawasanya Rasulullah SAW mengizinkan untuk kita membina di dalam rumah kita satu tempat menunaikan solat untuk ahli keluarga kita. Kita buat rumah, lepas tu ada satu bilik kita sediakan untuk kita sembahyang jemaah dengan ahli keluarga kita. Tu maksud daripada hadis itulah, ditafsirkan oleh ulama yang ketiga. Begitu. Jadi kita nampak ada tafsiran kata yang dimaksudkan dengan hadis yang Nabi Muhammad SAW kata, bila kita duduk satu kawasan buat masjid, yang pertama ni macam kita duduk satu taman sebagai contoh, buatlah satu masjid. Jadi orang ramai-ramai pergi sembahyang kat situ, boleh berhimpun kat situ. Satu. Tafsiran kedua, ada ulama kata yang dimaksudkan adalah kita satu taman tu kita bukan buat masjid, ada rumah. Dan kita jadikan satu rumah ni sebagai tempat kita berhimpun, macam masjid dah ada. Ada pula ulama yang tafsirkan di sini juga boleh menjadi dalil bahawasanya kalau kita ada satu rumah, kita buat rumah, kita buat satu bilik untuk ahli keluarga kita menunaikan solat. Tu tafsiran. 3 tafsiran lah ulama terhadap hadis yang kita bincang ni. Begitu. Qauluhu wa tutayyabu qala Ibnu Ruslan bitibir rijal wa huwa ma khafiya launuhu wa zahara ri'uhu fa innal laun rabbama syaghala basarul musalli wal
aula fi tatyibil masajid mawadi'il musallin wa mawadi'is sujudihim aula. Dalam hadis Nabi SAW kata mewangikan masjid. Nabi Muhammad SAW kata mewangikan masjid. Taib. Ada seorang ulama namanya Imam Ibn Ruslan. Dia maksudkan, dia kata yang dikatakan kita menggunakan wangian itu adalah wangian untuk orang lelaki. Dia wangian ni ada khusus untuk orang wanita, ada wangian untuk orang lelaki. Orang kalau belajar bab minyak wangi jangan tahu. Kan kita ni kalau jenis kaki minat minyak wangi, kita tahu ini wangian orang lelaki pakai, ini wangian untuk orang perempuan pakai kan. Adalah kalau kita belajar bab minyak wangi jangan tahu. Kat Mesir tu ada, kita pergi dekat Autur, kedai Autur, minyak wangi Atar. Dia kita sebut minyak wangi lelaki dia keluar. Jenis-jenis minyak wangi orang lelaki. Ada pula satu lagi wangi-wangian khusus untuk wanita. Dia ada tu. Jadi yang kita wangikan masjid itu, Imam Nur Ruslan kata, kita guna wangian orang lelaki. Yang mana kita tengok daripada sudut warna dia tak pekat, tetapi dia punya wangi dia tu kuat. Wangi dia tu kuat begitu. Kalau warna tu pekat, dia kata tak berapa digalakkan kerana boleh mengganggu sudut pandang mata orang yang menunaikan solat. Kan? Pakai minyak wangi kita letak dekat baju orang contoh. Kita semain tengok, nampak ke minyak wangi itu boleh mengganggu khusyuk semasa kita menunaikan solat. Tapi walau bagaimanapun dia kata tempat yang paling afdal itu kita letak minyak wangi kat masjid ni tempat orang semayang tu pijak. Macam kita ada tempat pijak kat situ, kita buah minyak wangi supaya wangi tu semerbak. Dan dia kata wa mawadi'i sujudihim aula. Kita letak kat tempat mereka sujud itu yang paling utama. Kan? Kain yang orang tempat sujud tu ataupun sejadah tu kita letak tempat muka letak tu. Kat situ kita letak minyak-minyak wangi begitu. Itu digalakkan. Kata siapa ni? Kata Imam Ibn Ruslan. Taib. Okey, jadi dalam hadis ni kita dapat pengajaran bahawasanya digalakkan kita wangikan masjid lah. Masjid ni kita pergi wangi gitu. Taib. Yang seterusnya an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala thawm wal basala wal karras fala yaqribanna al-masjidana fa innal malaikata yata'adza mimma yata'adza minhu banu adam muttafaqun alaih. Daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, barang siapa yang makan bawang, sama ada bawang besar ataupun bawang kecil ataupun bawang putih, maka janganlah dia hampiri masjid kami, kerana sesungguhnya malaikat itu akan rasa terganggu dengan apa yang terganggu oleh anak Adam. Jadi kalau kita ni makan bawang, mulut kita berbau, itu malaikat tak suka, terganggu malaikat. Maka demikian juga manusia, kalau dia menunaikan solat, nanti dia terganggu dengan sebab mulut kita berbau kurang kita makan bawang gitu. Qala an-Nawawi ba'da an dzakara hadis Muslim. Berkata Imam An-Nawawi selepas dia menyebut berkenaan dengan hadis riwayat Imam Muslim dengan lafaz fala yaqribannal masajid, janganlah sekali-kali dia hampiri masjid. Hadza tasrihun binahyi man akala thawm wa nahwahu min dukhuli kulli masjidin. Dia kata ini satu larangan yang secara jelas yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita makan bawang mentah ketika kita masuk masjid. Hadis ni nampak jelas Nabi Muhammad SAW tak bagi kita masuk masjid lepas kita makan bawang mentah. Mulut bau lah. Kalau kat Malaysia hari ni bukan mesti bawang, petai, jering, ya belakang tu. Itu semua bau-bau yang keluar daripada mulut boleh mengganggu kepada orang yang menunaikan solat gitu. Wa hadza mazhabul ulama kafatan illa ma hakahu al-Qadhi Iyad an ba'd al-ulama anna nahya khassan bi masjidin nabi liqaulihi fi riwayati masjidina. Baik. Dia kata inilah pandangan mazhab ulama. Semua ulama kata macam ni. Maksudnya mana-mana masjid, kalau kita makan bawang mentah, mulut berbau, kita jangan masuk mana-mana masjid. Itu kata majoriti ulama. Semua ulama kata macam tu. Kecuali ada seorang ulama namanya Qadhi Iyad. Qadhi Iyad nama dia. Dia menyatakan bahawasanya ada setengah ulama mengatakan itu khusus untuk masjid Nabi je. Masjid lain tak termasuk dalam larangan hadis. Kerana dalam matan hadis tu Nabi Muhammad SAW kata fala yaqribanna masjidana. Janganlah dia menghampiri masjid kami. Jadi disebut masjid kami ni merujuk pada masjid Nabi lah, Masjid Nabawi. Jadi disebabkan itu ada setengah ulama kata larangan tu bukan pada masjid lain. Larangan tu khusus untuk masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi majoriti ulama kata tak, mana-mana masjid. Walaupun Nabi tersebut masjid Nabi je, tapi tak, bukan masjid Nabi je, masjid lain pun termasuk juga. Ada dua pandangan ulama lah dalam menafsirkan matan hadis ni. Wa hujjatul jumhur fala yaqribadal masajid. Qala Ibnu Daqiq al-Ain wa yakunu masjidana lil jinsi aw li darbil misal fa innahu mu'allalun imma yata'adza al-adamiyyin aw yata'adzi al-malaikati al-hadirin
wa dzalika qad yujad fil masajid kulliha. Jadi majoriti ulama, jumhurul ulama yang mengatakan semua masjid, bukan masjid Nabi je. Antara yang buat komentar tu adalah seorang ulama namanya Ibnu Daqiqil Aid. Dia menyatakan bahawasanya yang Nabi Muhammad sebut masjidina itu sebagai contoh je, sebagai ilat sahaja. Sebagai ilat, sebagai contoh ni masjid kami, begitulah. Bukan maksud dia khusus kepada masjid. Hadis yang kata masjidina itu tidak bermakna khusus, tapi merujuk pada semua masjid. Begitu. Itu maksud dia. Kerana Nabi Muhammad dia kaitkan dalam matan hadis, yata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Fa innal malaikata yata'adza. Malaikat akan rasa terganggu. Manusia boleh terganggu. Dan dua perkara ini, yang malaikat terganggu, manusia terganggu, dia bukan semata-mata berlaku kat masjid Nabi. Dia berlaku juga kepada masjid yang lain. Kalau kita pergi masjid lain pun, orang terganggu dengan sebab mulut berbau. Malaikat boleh terganggu dengan mulut bau. Dekat yang katakan malaikat ni pergi kat masjid, bukan semata-mata masjid Nabi. Masjid lain pun, malaikat pun ada juga. Begitu. Itu hujah mereka lah. Begitu. Summa inna nahya innama huwa min huduril masjid la an akli thawm wal basal wa nahwihima. Yang dikatakan makruh ni, yang dikatakan larangan makruh di sini adalah larangan makan bawang yang pergi ke masjid. Tu maksudnya. Makan bawang tu sendiri tak makruh. Kata dia, kita makan bawang mentah itu tak makruh. Yang makruhnya kau makan, lepas tu kau pergi masjid. Itu katakan makruh. Poin dia adalah mulut berbau. Itu dia punya poin dia. Ilat dia tu pada mulut yang berbau. Bukan cerita makan bawang tu. Nak makan bawang, makanlah. Lepas tu kita makan, kita gosok gigi. Mulut tak bau, pergi masjid, tak ada masalah lah. Kan? Jadi dikatakan larangan makruh itu jika kita makan dan mulut berbau pergi ke masjid. Yang tu dikatakan larangan dalam hadis Nabi SAW. Kita kena clear. Dia bukan larang, bukan makruh tu makan bawang, tak. Kalau kita makan bawang, lepas tu kita gosok gigi, lepas tu kita pergi masjid, okeylah, tak timbul isu makruh. Yang dikatakan makruh itu dia makan, lepas tu mulut berbau, dia tak buang bau mulut itu, dia pergi semayang. Contoh, contoh begitu. Sekarang ni macam-macam cara untuk nak bagi mulut hilang bau. Di samping gosok gigi, ada satu lagi makan chewing gum, kan? Makan sehingga kunyah-kunyah jadi mulut jadi wangi balik. Itu pun dah okey dah. Itu pun dah okey dah. Fahadhil buqul halalun bi ijma' man ya'taddu bihi. Dia kata sayur-sayur tu yang dikatakan bawang lah apa itu semua sayur semua sayur-sayur tu halal berdasarkan kepada ijma' ulama, kata Imam Asy-Syaukani. Wa haka al-Qadhi Iyad an ahli zahir tahrimaha li'annaha tamna' min huduril jama'ah wa hiya 'indahum fardu 'ainin. Jadi Qadhi Iyad dia bahas, dia kata geng-geng ahli zahir, pada pandangan ahli zahir, mereka mengatakan solat jemaah itu adalah fardu. Semayang jemaah itu adalah fardu. Maka dia kata, makan bawang, pergi ke masjid, hukumnya adalah haram. Kita nak semayang zuhur pada pukul 1.30 contoh. Azan 1.30, kita nak pergi semayang. Pukul 1.20, 1.25, kita makan bawang. Yang kita nak pergi semayang. Kita makan bawang ketika itu nak pergi semayang tu, hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab semayang jemaah itu adalah wajib bagi ahli zahir. Geng-geng Zahiri ni, dia mengatakan semayang jemaah tu wajib. Fardu ain. Tiba-tiba kita makan yang boleh menyebabkan ganggu, maka makan itu hukumnya adalah haram. Sebab ia boleh menafikan kewajipan semayang fardu, semayang jemaah itu. Tu kata geng Zahiri lah. Pandangan kita tak. Pada pandangan Syafi'i kata semayang jemaah ni bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Ada sebilangan orang pergi, yang lain pun dah terselamat daripada dosa. Dikategori sebagai fardu kifayah. Begitu. Baik. Okey, wa hujjatul jumhur. Apa hujah jumhur? Mengatakan bahawasanya ia bukan wajib. Ia bukan wajib bukan haram kalau kita makan bawang. Sekadar makruh je. Ayuhan nas laisa li tahrimun ma ahallallahu walakinnaha syajaratun aqrahu rihuha akhrajahu Muslim wa ghairuhu. Apa dalil makan bawang itu bukan haram? Bukan haram. Larangan itu bukan larangan haram. Yang larangan itu larangan makruh saja. Sebab kata dia merujuk pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kata Nabi, wahai manusia, tidaklah bagiku haram perkara yang Allah Taala halalkan, tetapi ia adalah pokok yang mana aku tak suka baunya. Jadi bermaksud makan bawang ni bukan haram. Makan bawang bukan haram. Makan bawang bukan haram gitu. Qala al ulama wa yulhiqu bithawmi wal basal wal qarras kullama lahu rihatul karihah minal ma'kulat wa ghairiha. Setengah ulama buat komentar. Dia kata bukan semata-mata bawang je yang dikatakan larangan kita makan pergi ke masjid. Bahkan mana-mana makanan yang boleh menyebabkan mulut berbau busuk, itu pun termasuk juga dalam maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sebut bawang itu sebagai misal, salah satu contoh.
bukan itu je satu-satunya. Bahkan yang lain pun termasuk juga. Jadi apa-apa pula. Kalau kita kat Malaysia ni bawang, petai, jering, ia belaka lah tu. Kan? Yang penting boleh melahirkan mulut berbau busuk. Tu point dia. Gitu. Qala Ibnu Al-Murabit wa yulhiku min Qala Ibnu Al-Murabit wa yulhiku bihi man bihi bakhrun fi fihi au bihi jarhun lahu raihah. Kata seorang ulama namanya Al-Murabit. Termasuk juga bagi orang yang mulut dia berbau bukan sebab makan bawang, tapi disebabkan mulut dia luka. Sakit gigi contoh. Kita ada sakit gigi, gigi berlubang. Jadi gigi berlubang tu boleh menghasilkan bau yang busuk. Itu pun termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tu kata seorang ulama namanya Ibnu Al-Murabit. Mulut dia luka, gusi dia luka. Disebabkan luka tu menyebabkan mulut dia keluar bau busuk. Serupa juga hukum dia seperti mana orang makan bawang pergi ke masjid. Kalau makruh jugalah bagi orang mulut berbau itu. Tu maksud dia. Susah tu kalau orang mulut ni tu kan. Qala Al-Qadi wa qasal ulama ala hadha majami'is salah ghairil masjid kal musalla al-'aid wal janais wa nahwihima min majami'i al-ibadat wa kadza majami' al-'ilmi wadh-dhikri wal wala'im wa nahwiha wa la yuhiku biha al-aswaq wa nahwiha. Baik. Wa lam yulhiku biha al-aswaq wa nahwaha. Baik. Qadi ayat dia buat komentar. Dia kata ulama-ulama mengkiaskan ini bukan semata-mata masjid sahaja. Bahkan mana-mana tempat yang orang menunaikan sembahyang, serupa je. Contoh macam dia kata musalla. Ketika orang menunaikan sembahyang raya. Sembahyang raya ni pada zaman Nabi buat tengah padang. Kita pergi tengah padang. Tapi kita makan bawang, bau busuk. Ataupun mulut kita berbau tadi. Kita sembahyang tengah padang tapi boleh mengganggu orang. Itu pun termasuk dalam larangan hadis Nabi yang dikategorikan sebagai makruh ini. Begitu. Serupa juga kita pergi sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Kita pergi ada orang mati, kita pergi. Mulut kita berbau. Itu pun termasuk dalam larangan makruh yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga himpunan yang berhimpun dengan sebab nak menuntut ilmu. Kita pergi, kalau kat Kelantan tu medan ilmu sebagai contoh. Orang ramai duduk dengan ilmu. Tapi mulut dia berbau contoh. Itu pun kategori sebagai makruh. Ataupun majlis zikir, kenduri. Termasuk belaka. Dia kata sini. Tetapi tidak termasuk pasar. Pasar cerita lain. Pasar tak termasuk dalam maksud hadis Nabi. Pergi ke pasar. Pasar tu kan ramai orang. Mulut kita berbau. Itu tidak termasuk kategori makruh. Tak. Yang dikatakan makruh yang kita sebut tadi. Kan? Tempat-tempat yang boleh melibatkan kepada beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Gitu. Wa fihi anna al-'illata in kanat hiya at-ta'adhi fala wajha li ikhraj al-aswaq wa in kanat murakkabah min at-ta'adhi wa kaunuhu hasilan lil mushtaghilina bi ta'atin sahha dhalika walakin al-'illata al-madhkura fil hadis hiya ta'adhi al-malaikah fayambaghi al-iqtisaru ala ilhaqil mawatin allati tahdurha al-malaikatu. Dia kata kenapa bila kita kata pasar tak jadi makruh tapi masjid, majlis ilmu? Kerana dalam hadis ni ada kaitan dengan menyakiti malaikat. Jadi bila sebut menyakiti malaikat, kalau majlis ilmu menyakiti malaikat. Kenduri ada malaikat. Tapi disebut pasar, yang tu tempat bukan tempat malaikat. Bukan tempat beribadat. Sebab itu kalau pergi pasar mulut berbau, dia tidak dikategorikan sebagai makruh. Yang dikatakan makruh itu tempat himpunan orang ramai yang ada melibatkan kepada ibadat. Itu maksud dia. Ini kata Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Taib. Waqa istadalla bil hadis ala admi wujubil jama'ati qabla Ibn Daqiqil Aid. Jadi Imam Ibn Daqiqil Aid mengatakan inilah dalil bahawasanya sembahyang berjemaah itu tidak wajib. Sebab ada orang dia makan bawang. Lepas tu Nabi kata kalau kau makan bawang jangan dekat masjid. Nabi kata jangan dekat masjid. Bermaksud sembahyang jemaah itu tidak fardu ain. Ini kata Imam Ibn Daqiqil Aid yang dinukilkan pandangannya oleh Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Menarik. Wa taqriruhu an yuqala kull hadhil umur jaizah bima dzakarna. Sebab bila kita tengok makan bawang itu adalah harus. Jadi kalau makan bawang itu adalah harus, lepas tu kalau kita makan mulut berbau, Nabi kata jangan dekati masjid. Jadi bermaksud adalah pengecualian bagi orang untuk tidak solat jemaah. Maka di situlah menjadi dalil bahawasanya sembahyang berjemaah itu tidak wajib. Ni kata Imam Ibn Daqiqil Aid. Gitu. Menarik komentar dia ni. Gitu. Wa ahlu zahir al-qailuna bitahrimi akli ma lahu raihatun karihah. Adapun orang zahiri kata tak. Dia kata makan makanan yang berbau mulut itu haram. Ambil kau. Dia berbau haram terus. Pandangan ahlu zahir.
Yaquluna anna salatal jama'ati wajibatun 'alal a'yan wa la yatimmu illa bitarki akli thawm lihadzal hadis wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Fatarku akli dzalika wajibun. Jadi dia kata sembahyang Jumaat itu adalah wajib. Tiba-tiba kita makan bawang menyebabkan kita boleh tak pergi ke masjid. Jadi makan bawang ketika nak pergi masjid itu hukumnya adalah haram. Dia pakai kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna satu benda yang wajib kecuali kena buat benda itu. Maka buat benda itu juga adalah wajib. Ini komentar geng Zahiri lah gitu. Jadi sembahyang Jumaat itu wajib. Tidak sempurna untuk menunaikan solat Jumaat kecuali kena elak daripada makan bawang mentah. Maka mengelak makan bawang mentah itu juga adalah wajib. Ini komentar daripada ulama-ulama Zahiri. Adapun pandangan majoriti ulama kata tak bukan macam tu. Hukumnya adalah sunat. Bahkan kalau kita tak pergi masjid tunaikan sembahyang Jumaat tidak dikira sebagai dosa. Gitu. Qala al-ulama wa fi hadzal hadisi dalilun ala man'i man akala thawm min dukhulil masjid wa in kana khaliyan li'annahu mahallal malaikati wa li'umumil ahadith. Dia kata ada sebilangan ulama buat komentar, dia kata hadis ini menjadi dalil bahawasanya tertegah kita makan bawang mentah ketika masuk masjid walaupun tak ada orang. Kita pergi masjid itu seseorang je nak masjid. Kita makan bawang, kita pergi masjid, orang tak ada seorang pun. Itu pun dikategorikan sebagai larangan makruh. Kenapa? Sebab masjid itu ada malaikat. Walaupun orang tak ada, tapi ada malaikat. Jadi dalam hadis ni sebut, fa'innal malaika yata'adza. Malaikat akan rasa terganggu. Fa'innal malaika tata'adza. Malaikat akan terganggu. Jadi kita nak elak daripada malaikat terganggu. Begitu. Habis. Babu ma yaqulu idza dakhala al-masjid wa idza kharaja minhu. Apa yang nak dikatakan semasa kita masuk masjid dan ketika kita keluar masjid. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Apa dia? Hadis tu insya-Allah kita akan bincang esok. Cukuplah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Okey, ada persoalan tak? Tengok. Kalau kita tengok dalam bincangan semalam berkenaan dengan menghias masjid bermewah lah. Dia bukan semata hias nak bagi cantik macam kita rumah ni kan. Kita sekadar boboh. Kita boboh. Dia panggil apa ni? Allah, dia panggil gapo pula ni. Ni, yang pintu ni, kain ni kan. Itu tak apa. Itu okey. Macam kita, macam rumah ni lah. Nak susun buku. Ini hias yang bukan bermaksud bermewah-mewah. Yang kita masukkan hias ni adalah hiasan bermewah dengan bentuk lah, apalah, bobo estetika lah, kadang-kadang habis juta-juta kan. Buat masjid tu pula kadang-kadang besar sangat. Kalau sembahyang pun ada 3 orang kan. Contoh. Yang tu kalau kita tengok dalam perbincangan yang kita bincang semalam daripada hadis-hadis komentar daripada Imam Asy-Syaukani, majoriti ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Sebab banyak wang-wang itu boleh digunakan untuk membantu kepada faktor yang lain yang lebih kemaslahatan. Itu maksud dia. Mengikut pandangan ulama majoriti pada zaman tu. Imam Asy-Syaukani kritik pandangan ulama yang mengatakan tak apa, okey, boleh kan. Imam Asy-Syaukani kata sebab apa kata gitu? Sebab alasan mereka yang mengatakan boleh sebab pada era selepas wafat Nabi SAW, lepas era khalifah yang 4, banyak pemerintah ni mereka ni buat rumah besar-besar, rumah hebat-hebat. Jadi kalau sekiranya rumah besar-besar hebat, lepas tu masjid pula biasa, nanti orang akan hina masjid. Dia kata itu tak berlaku pun. Sebenarnya kehebatan masjid tu bukan terletak bangunan dia cantik. Kehebatan itu ada apabila orang boleh makmurkan masjid. Itu kehebatan. Bukan masjid tu cantik besar, oh ini hebat. Tak ada hebat pun. Islam tak hebat dengan sebab bangunan dia besar-besar. Masjid besar tu bukan satu kehebatan. Hebat tu apabila masjid tu boleh dimakmurkan. Itu boleh dikagumi lah. Islam dikagumi. Satu. Lepas tu ada orang kata, komentar daripada sebilangan dia mengatakan bila kita buat cantik itu nanti orang akan ada semangat muragab, targhib, menggalakkan dia tu nak datang masjid. Imam Syaukani kata itu bukan mereka datang untuk menunaikan ibadat, mereka nak tengok kecantikan estetika kan. Sepatutnya dia kena buat yang boleh menggalakkan orang datang masjid untuk menunaikan solat. Jadi kalau dia pergi nak tengok estetika lah sekali semuanya tak khusyuk, itu tak tercapai tujuan bagi syariah itu sendiri ya. Itu kritikan daripada Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Itu kita dah bincang semalam lah begitu. Wallahu alam. Betul. Sama sekali. Ustaz rokok juga berbau mulut dia, betul? Serupalah. Hukum dia sama belaka tu. Wallahu alam.
Islam betul-betul agama rahmah. Sampai malaikat yang tidak nampak pun tidak boleh disakiti. Adakah apa-apa lagi yang boleh menyakiti malaikat? Mulut berbau. Apa lagi Yang paling jelas ni antaranya mulut yang berbau. Sebab itu Nabi Muhammad SAW tak makan benda-benda yang boleh berbau kan. Itulah yang anda ingatlah yang ada dalam hadis kita baca tadi gitu. Masa PKP ni solat Jumaat contoh di Kedah limit 50 orang. So macam mana ustaz? Kena pi awal lah. Kalau pi masjid biasanya 10 pagi sebelum waktu masjid dah penuh 50. Macam mana ustaz? Tak, dia tidak dikira sebagai dosa lah. Kalau kita dah tak termasuk di kalangan orang yang dikatakan dalam SOP itu. SOP itu ada tetapkan orang kadar bilangan itu. Tiba-tiba kita sampai tu tengok dah cukup dah. Jadi kita ni tak boleh nak masuk. Maka kita balik. Itu tidak dikira sebagai dosa. Dia hukum ni, dia ada dia ada hukum taklifi, dia ada hukum wada'i dia panggil. Kalau orang belajar usul fiqh, dia akan jumpa dua istilah. Satu dia panggil hukum taklifi. Satu lagi dia panggil hukum wada'i. Hukum taklifi ni hukum yang dibebankan kepada kita. Contoh macam semayang. Semayang itu hukum taklifi. Tetapi ada wada'i dia. Wada'i ni asalnya ketetapan. Wada'i ni asalnya letak. Nak terjemah apa yang tepat dalam bahasa Melayu. Anda tak tahulah. Mudah-mudahan gini. Wada'i ni antaranya adalah apabila kita tunaikan solat Zuhur, dia kena ada syarat dia. Apa syaratnya? Mesti masuk waktu Zuhur. Pada pukul 1:30 contohlah. Kita letaklah. Zuhur ni 1:30. Gelincir matahari kan. Tiba-tiba kita nak sembahyang Zuhur. Taklifi. Tapi tak cukup syarat. Pada pukul 12 tengah hari. Tak wajib sembahyang. Maksudnya di situ ada pencegah daripada untuk menunaikan taklifi itu. Hukum taklifi itu ada penghalang daripada kita menunaikan. Kita wajib menunaikan ibadat haji. Apabila kita ada kemampuan. Tiba-tiba kita nak pergi. Sakit. Jadi kemampuan tu telah ternafi. Maka kewajipan menunaikan ibadat haji itu dah tak ada pada diri kita. Maka demikian juga sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat itu wajib bagi kita. Tiba-tiba ada faktor penyakit yang boleh tersebar, yang kerajaan buat satu SOP yang kita kena ikut SOP tersebut. Tiba-tiba kita nak pergi, kita ni dah tak termasuk daripada 50 orang berdasar SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Maka kita ni dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup syarat untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi tak berdosa lah. Itu maksud dia. Wallahu'alam. Okey, habis. Wallahu'alam. Tak ada kot? Ada persoalan lagi tak? Okey, kalau tak ada cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.